Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Apa khabar kita pada hari ini 1 Mac 2021? Wow, tarikh yang cukup hebat, tarikh yang cukup istimewa sebabnya tahun lalu 1 Mac juga tahun 2020 dunia akhbar dan juga dunia digital di Malaysia didominasi oleh sesuatu yang baharu. Okey, sesuatu yang fresh, sesuatu yang sangat in dengan gaya hidup semasa kita semua. Sinar Plus, kami di Sinar Plus mendekati anda semua dengan konten lifestyle yang penuh mantap, termasuklah isu kesihatan, rumah tangga, agama dan juga macam-macam lagi mengikut keperluan dan juga kehendak semasa anda. Dan sedar tak sedar, ya, pejam celik. Rupa-rupanya hari ini dah pun 1 tahun kami bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus menyokong kami. Kami masih lagi orang kata baby. 1 tahun lagi awal sangat-sangat kan. Okey, jadi seperti tarikh yang cukup istimewa ini, okey, kami akan bersiaran secara langsung live daripada pagi ni bermula jam 8 pagi sampailah ke 10 malam nanti dengan pelbagai pengisian yang menarik. Ada sesi soal jawab netizen, edisi live agama, rumah tangga, sihat cantik, apa lagi? Medik pun ada juga. Lepas tu borak bibir merah. Yang paling penting sekali kita ada segmen khas hari ini kita lancarkan. Nak tahu apa dia, tunggu petang nanti. Dan khas untuk anda semua, untuk menghargai anda semua, kami nak bagi hadiah yang banyak, termasuklah wang tunai untuk dimenangi. Stay tune, alright? Jadi saya Eddie Junaidi. Alamak, dah pokpek baru nak beritahu nama siapa. Saya Eddie Junaidi dan pastikan anda terus bersama dengan kami bermula daripada sekarang, minit yang pertama ini sampailah ke petang nanti, ke malam nanti, insya-Allah. Okey, jadi untuk memulakan sesi live pertama kita pada pagi ini, kita mulakan dengan sesi soal jawab netizen edisi agama. Begitu. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan bersama dengan kita untuk SJN edisi agama ini, bersama kita di studio adalah, wow, saya cukup nervous sebenarnya dan saya cukup bangga sebabnya untuk pagi ini kita ada tetamu Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki bersama dengan suaminya Ustaz Muhyiddin Mokhtar. Apa khabar? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sihat ya pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Ustazah, kita tak nak buang masa sebabnya kita start je dah ramai yang masuk ni. Yeah. Okey. Kita ajukan soalan yang pertama terus untuk Ustazah. Boleh Ustazah ya? Boleh. Boleh. Okey Ustazah, begini soalannya. Kepada anda semua sebelum kita mula, ya Allah, nervousnya saya pagi ni Ustazah. Yeah. Okey, kepada anda semua, sebelum kita mula, anda juga boleh ajukan soalan secara live kepada Ustaz juga Ustazah. Okey, melalui ruangan FB live komen kita. Nak tanya soalan apa saja, please proceed. Begitu. Okey Ustazah, soalan pertama yang kami dah kumpul daripada awal Februari hari itu. Okey Ustazah, soalannya berbunyi begini. Macam masuk quiz Ustazah. Yeah. Ustazah, saya sudah 3 bulan tidak jumpa ibu dan juga bapa kerana perintah kawalan pergerakan PKP. Sekarang punya musim lah Ustazah. Dan sebagai seorang anak yang rindukan ibu dan ayah, bolehkah saya ingkari arahan merentas daerah sepanjang PKP ini? Apakah hukumnya Ustazah? Ni ramai nak tahu ni Ustazah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Eddie, sahabat-sahabat netizen, okey, ataupun sahabat-sahabat Maya. Bila kita kembali kepada isu yang PKP itu tadi, isu PKP, dia tak akan jadi PKP kalau tidak ada sesuatu yang benar-benar memudaratkan. Saya hidup dah 50 tahun tau. Inilah first time baru berjumpa dengan PKP. Jadi kerajaan kita ataupun pihak berkuasa, bila dia menetapkan sesuatu mesti ada maslahah yang tertentu. Jadi sekarang ini bertembung antara arahan daripada pihak berkuasa dengan perasaan kita. Perasan tak? Jadi bila perasaan kita itu macam rindukan mak kita dan sebagainya. Tapi bila kita pergi, kita mungkin boleh memudaratkan pula ibunda kita yang kita cintai itu. Maka di sini mendengar arahan pemimpin ataupun pihak berkuasa lebih utama daripada melayan perasaan kita. Nak dalilnya tak, Aidi? Boleh, silakan Ustazah. Dalilnya firmanullah Ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan juga para pemimpin kamu. Bukan selalu PKP. Kan? Betul. Tapi kita kena ingat ya, sebab kita takut bila kita melanggar, mengingkari
kita akan lebih memberi mudarat kepada orang lain. Betul. Kita masih lagi belum menang. Ya, nanti besok insya-Allah tak lama lagi bila kita punya vaksin pun semua dah dapat. Insya-Allah bila COVID pun insya-Allah kita doakan sama-sama habis dengan segera. InsyaAllah kita lepaskan kerinduan kepada ibu bapa kita. Lepas tu dekat kita punya ni ada yang cakap ni Ustazah dekat kita punya penonton sekarang Kikiana Ali dia kata Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Apa khabar? Lepas tu Putri Adria Rose kata rakaman ke betul-betul live ni? Boleh tanya soalan ke? Live betul-betul dik. Boleh tanya soalan. Jangan malu-malu. Okey, boleh ajukan soalan kepada Ustaz dan Ustazah. Okey. Jadi saya akan pick up soalan sebentar nanti. Teruskan ajukan soalan anda. Dan ini untuk Ustaz Muhyiddin pula. Ustaz. Saya. Ready Ustaz? Ready. Okay, always ready. Tapi takut juga soalan. Oh, tadi nervous juga. Okay, simple je Ustaz soalannya. Ustaz, saya dalam proses menghabiskan puasa ganti saya semasa Ramadan tahun lepas. Berapa hari itu? Persoalannya, jika saya sengaja membatalkan puasa ganti itu, perlukah saya ganti semula puasa berkenaan 2 kali? Iaitu puasa ganti Ramadan dan satu lagi pula puasa ganti hari tu. Pening juga ni. Dia nak ganti puasa. Betul. Lepas tu hari dia ganti puasa tu dia ponting pula. Macam mana tu Ustaz? Okey, terima kasih Dik. Jadi soalan yang bagus berkaitan puasa sebab kita tak lama lagi kita nak masuk ke Syaban lepas tu Ramadan. Dan sangat penting, saya memang berbangga dengan orang umat Islam kita yang cakna dan juga prihatin dengan kewajipan yang perlu dilaksanakan. Khususnya wanita, kerana biasanya lah wanita ni sukar untuk puasa 30 hari cukup. Lelaki kalau tak cukup itu kena ada tengok balik. Sebab bagi dia tak ada cuti. Perempuan cuti. Jadi bila wanita yang tidak dapat menaikkan puasa di bulan Ramadan dengan apa jua sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka dia wajib ganti. Dalilnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun dalam perjalanan, dia boleh untuk tidak berpuasa tapi kena ganti pada hari yang lain. Isu dia ialah memang ganti itu dah wajib dah. Bila nak dia puasa ganti tiba-tiba dibatalkan pula. Yang satu tu kena ganti dah. Adakah yang kita batalkan ini kena ganti juga? Jadi tidak perlu ganti yang dibatalkan tadi. Jadi yang wajib gantilah puasa yang asal tu iaitu Ramadan. Adapun puasa yang dia menggantikan dan dibatalkan yang itu tidak perlu diganti, tak perlu diqada. Cukup dengan satu puasa saja. Cukup satu. Okey, mudah. Nampak tak mudah kiranya. Contohlah kata kalau puasa yang tahun lalu anda mungkin ada tercicir 7 hari. So tahun ni nak ganti satu dulu nak ganti 7 lah. Dah 1 hari tengah 10 hari ni. Terbatal pula. So ganti satu juga, tak perlu ganti 2. Begitu. Mudah kan? Okey. Seterusnya soalan untuk Ustazah Isfadiah kita. Ustazah, saya ialah pekerja di sebuah syarikat kurier. Okey, ni memang isu sekarang Ustazah. Kurier memang semua orang sana sini ni. Orang order online je sekarang. Barang yang kami terima daripada pelanggan terlalu banyak. Kan betul? Sehingga ada masanya kami terlangkah barang-barang itu ketika memprosesnya Ustazah. Okey. Paling menyedihkan, apa pula sedih ni Ustazah? Paling menyedihkan jika kiriman itu ialah Al-Quran dan kitab-kitab agama yang kami tak perasan. Sebab ialah dalam packaging Ustazah, pasal tak perasan. Betul. So dia kata, adakah perbuatan kami dikira sebagai tidak memuliakan Al-Quran? Bagaimana caranya untuk mengelakkan berlakunya perkara sebegini pada masa akan datang? Okey, so dia dikira sebagai tidak memuliakan Al-Quran kalau memang dia dah tahu dalam pasal itu Al-Quran. Tapi kalau dia tidak tahu, dimaafkan sebab dia punya, yalah kita ni bukannya nak tengok, nak telik semua barang orang kan. Jadi kalau tak tahu, tak sengaja, dimaafkan. Islam Masya Allah dia sangat meraihkan kan kalau kita tidak faham dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua, perkara yang paling elok nak cara elakkan itu adalah jangan biasakan melangkah barang-barang walaupun bukan Al-Quran. Kita tak naklah pasal kita adalah pasal langkah-langkah. Kan? Jadi pasal tu, kita nampak pasal kita hormati di barang orang. Jadi basically kalau memang tak boleh nak elak, terpaksa itu hanya satu-satunya laluan, nak buat macam mana kan? Kita faham dengan longgokkan lagi, dengan banyak lagi. Jadi terpaksa kadang-kadang berdiri dekat tengah-tengah pasal tu untuk paskan kan? Jadi kalau itu adalah tugas yang untuk memudahkan, maka lakukan
lakukanlah ya, tapi bukan dengan niat untuk kita rasa macam nak disrespect ya, atau tidak menghormati barang tersebut. Ya. Betul. Itulah. Kita harapkan kita dapat menjawab persoalan, baru 3 soalan ni. Kita kejap lagi kita akan pick up soalan daripada anda semua, penonton ataupun pembaca kesayangan Sinar Plus. Ini Ustazah ada orang komen ni Ustaz. Azra Imani katanya cun Ustazah bersama suaminya. Begitu. Dia hantar love. Terima kasih. Azra Imani, Siti Salbiah, Apis Sahab, Rashid Harun. Oh, ramai dengan kita pagi ini. Dan kepada anda semua, pastikan jika anda nak mengajukan soalan kepada Ustaz dan juga Ustazah, boleh berbuat demikian di ruangan FB Live Sinar Plus. Okey, kita akan pick up di FB Sinar Plus. Okey, memang kita sharekan juga kepada FB Sinar Harian dan juga GPI Bestari. Tapi kami akan pick up soalan di FB Sinar Plus di ruangan komen. Dan pastikan anda share banyak-banyak live ini dengan kawan-kawan. Tag mereka supaya mereka tahu pagi ini kita ada peluang untuk bersoal jawab. Tanya apa-apa saja keraguan ataupun kemusykilan anda kepada Ustaz dan juga Ustazah, insya-Allah. Begitu suci watak saya bagi ni Ustazah. Okey, Ustaz, ada soalan yang berikutnya untuk Ustaz pula. Saya. Baru-baru ini saya ada membeli rumah subsale. Rumah subsale ni kiranya rumah second hand lah Ustaz, rumah kedua dia beli daripada orang. Begitu. Betul. Pemilik asalnya betul ni. Pemilik asalnya adalah orang bukan Islam. Persoalannya Ustaz, perlukah saya menyamak rumah yang dibeli daripada orang bukan Islam? Bagaimanakah caranya untuk saya lakukan jika perlu disamak, dan kawasan mana pula yang terlibat tu Ustaz? Okey, terima kasih Dik. Jadi inilah satu perkara bagaimana Islam mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan untuk bagaimana cara kita untuk membersihkan khususnya daripada najis. Sebab najis ni ada dua. Satu najis yang biasa, satu lagi yang mughalazah. Yang biasa kita cucilah dengan menggunakan air, tapi kalau mughalazah ni melibatkan anjing dan babi. Cumanya saya nak betulkan istilah yang biasa kita gunakan. Istilah samak ni sebenarnya ialah terjemahan daripada ad-dabghu dalam bahasa Arab. Ad-dabghu maksud samak itu adalah membersihkan kulit binatang daripada sisa-sisa dia supaya tidak membusuk. Kita gunakan benda-benda yang tajam, contoh kapur. Itu namanya samak. Jadi membersihkan kulit binatang daripada kekotoran, sisa lemak dia, kulit, itu namanya samak. Tetapi kalaulah proses membersihkan tempat daripada najis anjing dan babi, namanya sertu. Disertu. Jadi sertu ini satu proses bagaimana kita membersihkan najis mughalazah anjing dan babi. Baik, kita balik kepada isu. Betul. So rumah yang kita beli daripada orang yang non-Muslim. Ya, bila non-Muslim kita tak tahu bagaimana dia mengurus rumah tersebut, sama ada najis ataupun tidak. Jadi hukum asal dia, kalau kita tidak tahu apa yang berlaku, al-aslu baqa'u makan. Maksudnya asalnya kalau rumah tu bersih, kita anggap tu bersih. Cumanya bila asal itu daripada non-Muslim dan pula lah dia ada daripada anjing, ya, jadi adalah sangat baik untuk kita menyertu ataupun cara yang dibenarkan. Mudah je, sebagaimana kalau kita masuk rumah baru, kita pun kita basuh. Jadi kita basuhlah. Cuma bezanya kita basuh 7 kali menggunakan salah satu dipanggil guna air yang bercampur dengan tanah. Contoh kali yang pertama tu kita tanah itu kita campur dengan air baldi, lepas tu kita siramkan sekali rata. Lepas tu kali kedua kita bilas. Bilas 7 kali. Macam mana buat 7 kali? Okey, kita gunakan paut yang semburan kuat tu. Pancutan lama kita nakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak bermaksudnya kita kena bersihkan sekali. Lepas tu dah kering, buat lagi. Sebagaimana kalau kita berwuduk, kita berwuduk kan, kita menyelam sekali tu, kita air mengalir, itu pun sudah dikira kita akan 3 kali. Jadi itu lebih mudah. Jadi untuk tempoh yang lama. Ya. Tempat mana nak sertu? Ya. Tempat yang biasanya kalau tempat yang tidak terdedah dengan tanah. Kalau di laman yang biasa ada habuk tanah, itu dah automatik dia akan jadi bersih. Tapi kalau di bilik, di rumah, itulah yang seelok-eloknya kita lakukan sertu supaya kita lebih tenang, lebih yakin dengan kebersihan rumah kita. Mudah saja sekali jalan lah kiranya. Tak adalah, mungkin ada yang kata ingat kena tunggu sampai 7 hari ke 1 hari simbah sekali kan.
Tidak, sekali jalan boleh Ya. Ustaz ya. Ya betul. First air yang dicampurkan dengan tanah, lepas tu lagi 6 kali tu Ya. air yang bersih lah, air Bersih, mutlak ya. begitu. Just kita gunakan yang penyembur yang kuat Penyembur tu. lah, senang Sekali rata, begitu. lepas tu dengan air, tembus sekali lagi sampai 6 kali insya-Allah. Okey, alright. Sertu ya, bukan sama. Betul. Dia punya Sertu. istilah yang sebenarnya. Bukan restu. Oh, restu. Restu lah jumpa mak mentua. Okey, ni ada dah hantar soalan kepada kita ni daripada Akif Iman. Terima kasih Akif Iman. Okey, kita mat pagi. Wow, mat pagi. Selamat pagi katanya Ustaz Ustazah. Nak tanya, kalau wanita tak tutup aurat sempurna, tapi dia rajin sedekah dan tolong orang lain, adakah amalan solehnya diterima? Daripada Akif Iman ni. Siapa nak jadi? Ustaz ke Ustazah? Silakan. Saya cuba Tadi jawab. Silakan Ustaz Ustazah. nanti cover. Okey. Okey. Amal soleh dengan tutup aurat dia adalah satu amalan yang berbeza sebenarnya. Jadi kalau menutup aurat itu adalah satu kefarduan ya daripada Allah Jalla wa Ala. Kemudian kalau kita bersedekah dan sebagainya adalah amalan bersedekah infak pula kan. Dia kategori bab dia berbeza. Tetapi bila kita nak buat amalan-amalan wahai sayang-sayangku semua, kekasih-kekasihku ya, kita kena tahu amalan apa yang paling disukai oleh Allah. Okey, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Menutup aurat itu juga adalah amalan tapi diwajibkan oleh Allah, difardukan oleh Allah. Maka sebelum kita nak buat amalan sedekah dan sebagainya tu, pastikan yang wajib dan fardu itu settle terlebih dulu. Kalau tak, kita buat macam seolah-olah kita tak makan nasi, tapi kita duk makan biskut, kita makan coklat. Jadi dia akan mudarat pada diri sendiri jugalah. Kan. Jadi wallahu a'lam. Ustaz nak tambah tak? Betul lah. Betul lah tu. Betul dah. Ya. Dia ibarat beginilah, kalau sibuk nak diet kan, tak makan nasi tapi dia makannya benda yang bergula, benda yang manis. Kalau pandai, Eddie. Betul, bak kata orang perak sama aja lah orang itu gayanya. Begitu. Okey, jadi kepada anda semua penonton kesayangan kami, pembaca kesayangan Sinar Plus, pastikan anda terus berinteraksi dengan kami dan kekal sampai ke hujung sesi soal jawab netizen edisi agama ini, kerananya di setiap segmen, di setiap program kita sepanjang hari ini, kami nanti ke ujung kami nak bagi hadiah termasuklah wang tunai untuk anda semua. Seronok ke tidak kan? Okey, jadi kita ada soalan yang berikutnya pula daripada Putri. Nama dia Putri Adria Rose. Begitu. Okey, dia kata, salam Ustazah dan Ustaz. Saya nak tanya, suami saya baru-baru ni kena buang kerja sejak PKP baru ni lah katanya. Sejak dari itu, suami bergantung sepenuhnya pada pendapatan saya, terutamanya pembelanjaan rumah. Jadi suami dah tak kerja kan. Apakah pendapat Ustaz dan juga Ustazah? Apakah pendapatnya? Ustaz. Silakan Ustaz. Daripada lelaki lah kan. Sebab lelaki yang bertanggungjawab beri nafkah. Betul tak? Silakan. Baik, di antara perkara yang wajib dilakukan oleh seorang suami, seorang lelaki ialah beri nafkah kepada ahli keluarganya, boleh pada isteri dan juga anak-anak. Itu sesuatu yang wajib. Tetapi apabila keadaan mendesak yang suami tidak ada kerja, ya, maka di situ menjadi cabaran kepadanya. Jadi, bila suami susah, siapa yang lebih berhak ataupun yang layak untuk membantu? Isteri. Isterilah yang lebih layak untuk membantu. Dan konsep sedekah atau membantu ini yang paling afdal ialah kita membantu orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau seorang wanita yang paling dekat dengan dia siapa? Pastinya suami dan juga anak-anak. Maka harus bagi suami menggunakan harta isteri untuk berbelanja harian. Ada dua keadaan. Sama ada isteri nak bagi sahaja, orang kata hadiah for free, orang kata alhamdulillah, ataupun boleh juga isteri kata tak apa bang, tapi abang kena ganti. Itulah bentuk hutang, pinjam lah kan. Itu pun boleh juga. Tapi yang penting dalam pengurusan harta ini adalah adanya unsur tarodin, kerelaan di antara suami dan isteri. Walaupun wajib, segi kaedahnya wajib bagi suami memberi nafkah, tapi isteri kata tak apalah bang, duit aku pakai sampai mati, takkan habis, takkan kurang. Jadi isteri pun tak apalah bagi je. Jadi itu pun dibenarkan dan itulah yang terbaik kerana konsep hidup suami isteri adalah untuk saling lengkap melengkapi. Begitu. Kepada yang mungkin single tu, kita makan hati dulu lah ya. Okey, tetapi kalau orang kata selalunya, orang perempuan lah selalu dia kata macam, duit abang, duit saya lah. Tapi kalau macam Ustaz kata tadi, mungkin boleh pinjamkan terlebih dahulu kan. Tapi ada pula hukum asal tadi betul.
Hukum betul. asal tu betul. Oh, Sebab betul. dia aku duit suami abang yang kena bagi aku Ah, juga. ah. Yang itu betul. Okey betul. Tapi ni dia kata kita apa saya pinjamkan dulu duit ni kat abang tapi nanti bayar Ya. balik ada ni bang, ada orang kata apa bunganya naik sikit. Macam mana tu pula ustaz tu? Kalau ada bunga tu tak boleh lah, haram Ah. lah kan. Bunga-bunga cinta tak Bunga-bunga apa. cinta tak apa begitu. Okey, kepada anda semua teruskan share, like dan juga komen kita punya live hari ini, tag kawan ramai-ramai supaya ramai yang dapat berinteraksi dengan kita, ramai yang dapat mengajukan soalan ataupun kemusykilan bersama dengan kami dalam soal jawab netizen edisi agama pada pagi ini. Bukan senang tau kita dapat Ustazah Isfadiah dan juga Ustaz Muhyiddin sekali serentak ni. Eksklusif untuk Sinar Plus kita hari ini. Okey, Ustazah, soalan yang kita dah collect awal ni, Ya. soalannya berbunyi begini. Kadang-kala ketika berdoa, saya sering menyebut ungkapan insya-Allah. Ada orang kata tak boleh sebut insya-Allah dalam doa. Betul ke begitu Ustazah? Okey, jawapan dia bukanlah tak boleh ya, sebab perkataan insya-Allah itu bukan pada tempatnya. InsyaAllah bukan dalam doa. InsyaAllah adalah bila kita sebut perkara-perkara yang akan kita lakukan dan kita belum pasti lagi kita mampu untuk lakukan ataupun tidak. Ya, jadi dalam doa kita lebih berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bermohon dengan sepenuh khusyuk tawaduk kita mohon mengharapkan. Jadi kalimah insya-Allah itu tidaklah muncul dalam doa seandainya kita meluahkan pengharapan kita. Begitu. Begitu mudah. So Mhm. kalau boleh elakkanlah dalam doa sebut insya-Allah kan. Okey. Kalau kita dah biasa tu kita betulkan apa yang kita dah biasa buat tu. Lepas tu dekat komen kita ada yang komen Muhammad Syafiq Afandi, dia kata syok layan pagi ni. Tahniah Sinar Plus, Sinar Harian. Terima kasih Muhammad Syafiq. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih atas sokongan anda. Terharu kami. Lepas tu untuk ustaznya, okey. Soalannya berbunyi begini ustaz. Saya. Ustaz, saya seorang pelukis. Wah, orang seni ni ustaz. Lepas tu dia kata, apakah hukumnya saya melukis portret dan juga gambar wanita kerana hampir seluruh badan wanita itu adalah aurat. Macam mana tu ustaz? Boleh saya jawab? Boleh, silakan ustaz. Habis dah soalannya. Dia ingat Andy nak jawab. Oh, takut ada soalan rentetan. Itu yang Okey, saya okey, dulu. okey. Okey. Rakan-rakan teman-teman di Sinar Plus ya. Jadi Islam ni memang cantik yang mementingkan segi orang kata amalan secara fizikal dan juga emosi. Antaranya ialah berkaitan dengan seni. Seni berkaitan emosi kita. Kita nak imajinasi, nak gambarkan apa yang dalam pemikiran kita. Tetapi dalam Islam tu ada batasan dia. Ya. Jadi kaedah berkaitan melukis ni dia ada kaitan dengan kita melihat aurat. Ya. Sama ada kita menggambar itu dalam bentuk artis dengan seni tangan kita, lukisan, ataupun dengan cara digital yang fotografer sekarang ni, jadi hukumnya sama. Sekiranya yang kita lukis itu adalah bentuk manusia yang lengkap, menampakkan gambar dan fizikal seorang wanita, apatah lagi yang tak ada pakaian, hukumnya adalah haram dan berdosa. Sama sebagaimana kita ambil gambar orang yang orang kata betul. Ya, sebab dia bukan apa yang terkam dalam pemikiran kita. Tetapi kalau kita ambil gambar separuh untuk kepala kita dengan menutup aurat, sebagaimana kita keperluan harian kita dalam gambar-gambar untuk IC, lesen dan sebagainya, identiti itu hukumnya adalah harus. Ya. Dan potret tadi, sekiranya kita nak melukis, harus tetapi terikat dengan yang tidak ada unsur mendedahkan aurat. Nak lukis perempuan bertudung, that's okay. Tapi kalau perempuan yang tidak beruntung, itu yang tidak dibenarkan. Ya, begitu. So begitulah jawapannya daripada ustaz. Okey, ini kita ada juga Persona Ina, amboi nama dia. Top fan. Wow, top fan kita Ustazah ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Happy anniversary Sinar Plus. Terima kasih top fan kita Persona Ina. Lepas tu ada soalan daripada Natasha Nabila. Seronok kita orang-orang muda sekarang yang masuk kan dengan soal jawab agama sekarang ni. Okay, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Saya nak tanya, sekiranya ada ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, adakah kita perlu membantunya untuk menggantikan solat yang pernah arwah tinggalkan? Macam mana tu? Okey, solat ini dia merupakan satu ibadah badani.
Maksudnya orang tu yang kena buat. Jadi sebahagian ulama menyatakan dia tidak memadai, tidak cukup untuk ahli keluarga dia itu qadakkan solat bagi arwah. Dan dengan kata lain maksudnya benda tu macam sesuatu perbuatan. Sebagian ulama lah mengatakan perbuatan tu macam sia-sia. Kau buat tu macam tak ada apa hasilnya sebab tidak ada asas rujukan dan sebagainya, dalilnya tu yang tidak ada. Tetapi apa yang boleh dilakukan oleh waris adalah pertama doa minta Allah ampunkan arwah saudara kita ni. Siapalah ibu ke bapa ke siapa kan yang kita tahu tu, kita mohonkan keampunan sepanjang masa. Itu nombor satu. Yang kedua, berusahalah untuk sedekah bagi pihak dia. Okey, mewakafkan ke kan, kita infakkan sebahagian daripada harta dia lah, kalau ada harta dia yang belum dibahagikan pada harta pusaka tu, jadi kita settlekan dulu. Kemudian yang ketiga, ini sepatutnya yang pertama lah tadi kan. Yang ketiga, kita tengok mana yang perlu kita uruskan yang wajib-wajib. Contohnya yang zakat, bab puasa kan. Kalau bab puasa tu kita boleh gantikan dengan fidyah. Sebab kita punya puasa pun tak settle lagi, macam mana kita nak puasakan untuk bagi pihak arwah kan. Okey, jadi kita boleh gantikan dengan fidyah, bayar macam berapa hari yang anggaran dia tinggalkan. Zakat mungkin yang dia belum pernah bayar. So settlekan dulu yang wajib-wajib tu. Haji, buat dulu badal hajinya ya. Kemudian barulah kita fokus on nak wakafkan ke, nak sedekah ke, nak taja anak belajar ke kan. Daripada harta arwah itu tadi. Kalau tak ada harta, arwah tak ada harta, kita boleh tolong bagi pihak. Yang itu kita dapat multiple ganjaran lah. Sebab kita pahala kita bersedekah pada orang yang kita sayangi. Dan dia dapat, kita pun dapat. Begitu mudah nak dapat pahala sebenarnya kan Ustaz Ustazah? InsyaAllah. InsyaAllah. Oh tapi kalau sebut tadi tentang gantikan puasa tu dibenarkan kan? Cumanya macam betul dibenarkan? Gantikan puasa itu tidak juga sebab dia solat dan juga puasa adalah Wajib. ibadah badani. Maksudnya yang tuan punya diri tu yang kena buat. Bukan orang lain boleh tolong buatkan. Gitu. Jadi dia kena bayar fidyah. Fidyah bagi untuk pihak. gantikan puasa. Tapi kalau berapa hari tak tahu tu macam mana Ustazah? Dia boleh buat anggaran. Buat anggaran. Based on dia hidup dengan arwah, contohnya dia selalu ponting bila masuk pertengahan Ramadan contohnya kan. Jadi ada 15 hari. So dia agaklah 15 hari sepanjang hidup dia tu darab lah. Jadi satu hari bersamaan dengan RM7 kalau fidyah. Jadi 15 darab 7 lah. Jadi 10 darab 7, 70, 507, 35 dalam RM105 sebulan. Setahun macam tu kan sebab Ramadan. So berapa tahun dah dia tinggal. So 100 darab lah berapa tahun. Tapi kalau tak mampu janganlah pula bayar, contoh kata hidup bersama 10 tahun tu kau bayar sekelebu. Bayarlah setahun kalau ikut kemampuan. Ya betul, pandai begitu. Eddie. Gunakan logik akal kan. Okey, kepada anda semua teruskan share, like, komen di ruangan FB Live kita dan juga tag kawan-kawan anda. Dan sebenarnya kat ujung nanti kan saya cakap kami nak bagi hadiah untuk anda semua termasuklah wang tunai, tetapi syaratnya macam mana? Anda wajib subscribe, follow, like ke semua platform media sosial kami. Kita ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Lepas tu baru anda layak untuk masuk peraduan. Alright, begitu mudah sahaja. Okey, kita tengok ramai yang dah bersama dengan kita. Halijah Hassan, Nurul Fatihah Mu'a, Miss Rabiatul Adawiyah, sedap nama dia. Terima kasih Ustaz Ustazah atas penjelasan tadi. Putri Adria Rose kata. Gitu. Muhammad Ali Abdullah kata Assalamualaikum dan selamat pagi Ustaz Ustazah, moga sihat-sihat sentiasa. Amin, amin insya-Allah. Okey, ni Ustazah ada soalan daripada Azra Imani, tanyanya katanya begini. Ustazah, apa hukum puasa sunat selepas 15 Syaban? Sebab ada yang kata ia tak digalakkan. Cana tu Ustazah? Cana ayat dia, cana tu Ustazah? Okey, ini Ustaz jawab lah. Ustaz Kita sila. gilih-gilih. Okey, boleh, silakan. Baik, bagi mereka yang tak biasa dengan puasa sepanjang bulan, ya, tiba-tiba dia nak masuk Syaban, dia dah masuk ke nisfu Syaban yang terakhir tu dia puasa, itu dimakruhkan. Ya. Makruh. Makruhkan sebab kita takut nanti bila biasa antara hari Syak itu. Tetapi bagi mereka yang memang daripada Rejab, ya, daripada Syaban terus ke Ramadan, dah biasa memang setiap hari dia puasa selang-seli, Senin Khamis, yang tu tak apa. Jadi jangan tiba-tiba je untuk dia nak fokus kepada hujung Syaban, itu memang tidak digalakkan lah. Okey, jadi Ada tunggu satu apa lagi? Jadi ada Silakan. satu lagi. Ya. Yang wajib Ustaz.
Dia Ya. wajib. Kalau misal kata dia puasa ganti qada dia tu. Okey. Ah. Kalau ganti lain lah. Kalau kan? ganti tu kok mana pun dia tetap wajib dibuat. Okey. Jadi masukkan tadi kalaulah puasa itu puasa sunat, okey nak ambil kelebihan bulan Syaban tu dia kata dia nak sampai Jun sebagai advance sebagai Ramadan. Yang tu tidak galakkan. Tapi sudah kalau saya sebut tadi yang wajib tu memang dia kena buat lah. Walaupun Selesaikan. tinggal sehari sebelum Syaban, sebelum masuk Ramadan, ada satu hari yang tinggal 30 tu hari Syak pun yang wajib dia kena buat juga. Betul. Kita sekarang di bulan Rejab, semua tengah fikir, alamak puasa aku berapa hari lagi tak ganti kan. Inilah waktu terbaik anda kena cepat sekarang ni. Orang kata latihan untuk diri kita juga kan nak masuk ke bulan Ramadan nanti insya-Allah. Sebut tentang puasa ni saya ada satu soalan personal. Tapi bukanlah saya mewakili kawan saya. Begini, kawan saya ni dia ada bernazar baru-baru ini, tetapi saya kata saya pun tak tahu adakah dia perlu selesaikan puasa nazar tu sebelum masuknya Ramadan ataupun dia boleh lepas Ramadan ke macam mana? Macam mana tu Ustazah? Baik, kalau nazar ini dia nazar tengok adakah bersifat umum ataupun waktu yang tertentu. Contoh kalau nazar puasa tahun ini, mesti kena buat tahun ni. Okey. Tapi kalau puasa saya nak berpuasa kalaulah berdapat ni, jadi anytime selama mana dia Tidak masih syaratkan, tak hidup. ikat dengan masa. Dia Tapi tidak dengan masa. wajib ke tidak? Bila Wajib. nazar wajib ya. Bila nazar ni maksudnya suatu yang tak wajib kita wajibkan di atas diri kita sendiri, maka dia menjadi wajib. Okey, moga itu menjawab persoalan kawan saya itulah. Okey, kita teruskan soalan yang berikutnya untuk Ustazah Isfadia. Saya maklum bahawa wanita dalam keadaan haid dilarang membaca Al-Quran, Ustazah. Akan tetapi, bagaimana pula dengan bacaan 3 kul dan juga ayat kursi selain daripada doa tidur yang selalu saya lazimkan pada setiap malam sebelum saya tidur sebagai zikir untuk memohon perlindungan Allah SWT. Bolehkah saya membacanya? Jika tidak boleh, doa apa pula saya nak kena baca ni Ustazah? Macam tu. Okey. So jawapannya adalah boleh ya. Kerana dalam banyak-banyak zikir dan juga doa adalah doa dan zikir yang diajar oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. 3 kul, yang itu yang ajar kita Nabi. Kan Nabi yang suruh kita baca 3 kul ini sebelum tidur. Ayat kursi yang ajar siapa? Yang ajar juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan doa-doa lain yang di dalam Al-Quran, Allah ajar kita untuk baca doa tersebut, beramal dengan doa tersebut. Maka zikir dan juga doa yang sifatnya datang daripada Al-Quran, maka haruslah untuk kita amalkan. Yang tak bolehnya yang dalam haid ini adalah memang disengaja nak baca Al-Quran. Gitu. Jadi lain kan. Dan kunci soalan dia itu tadi Edi adalah lazim. Dia sebut tadi apa? Telah lazim. Kemudian yang kedua dia sebut sebagai zikir. Betul. Jadi inilah yang menjadikan sebab yang sangat kuat kita boleh baca ayat-ayat tertentu sebagai kelaziman, sebagai zikir. Wallahu a'lam. Itu dia. Bolehlah jawapannya nak baca doa tidur kan. Semua tak ada masalah. Ya. Okey. Seterusnya kita untuk Ustaz pula soalannya Ustaz Muhyiddin. Ya saya. Jika suami isteri sudah bercerai ketika musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Alamak banyak pula kes. Betul Ustaz, dalam PKP ni orang kata rating perceraian tu tinggi pula kan, sayangnya subhanallah. Dan isteri masih lagi dalam edah katanya bercerai dalam PKP ni. So bolehkah pasangan duduk serumah kerana kekangan nak berpindah, nak pindah pula susah katanya PKP. Lepas tu daripada segi aurat pula macam mana? Mohon penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Edi. Bila berlaku perceraian, perceraian itu sama ada talak raj'i ataupun talak bain. Talak raj'i ni dia boleh rujuk balik. Kalau talak bain ni maksudnya dia dah tak boleh nak orang dah nak continue, kena adalah banyak pembahasan dia. Jadi bila dah berlaku perceraian dalam iddah, maka suami isteri dianggap orang asing. Bila orang asing, maksudnya dia tak boleh duduk sekali dalam satu rumah. Dan aurat-aurat dia juga perlu dijaga. Dia dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam tempoh, walaupun dalam tempoh iddah dia berujuk, dia tetap orang lain. Jadi kalau musim biasa, suami kena keluarlah. Sebab suami walaupun dalam tempoh iddah itu, kalau dah bercerai, dia wajib sediakan tempat tinggal untuk isteri dia. Jadi kalau dalam perceraian, pada orang wanita, stay dekat rumah. Walaupun rumah suami. Sebab yang itu kewajiban suami untuk sediakan tempat tinggal. Yang kena keluar adalah si suami. Pandai-pandai lah cari tempat tinggal kan. Pandai-pandai lah abang kan. Tapi jadi, kalau dia isu berujuk aurat tadi macam mana? Jadi kalau dalam PKP dia tak boleh keluar.
dia terpaksa duduk dalam rumah yang sama, maka di situ dibolehkan tapi kena jaga batasan. Ya, aurat memang kena tutup lah. Perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Pergaulan pun kena jaga dan sebagainya. Dan kalaulah rumah itu bertingkat-tingkat. Jadi yang lelaki tingkat bawah, yang isteri tingkat atas, itu pun dibolehkan. Dan dibolehkan juga sekiranya ada orang lain atau mahram dia. Contoh anak-anak yang dah besar-besar, ada dengan mak dia sekali, maka ketika itu boleh diharuskan. Apatah lagi dalam musim PKP ini yang sukar untuk mencari tempat lain. Wallahu a'lam. Okey, begitu. Alright, kita nak ambil soalan daripada kita punya penonton ya, secara langsung daripada komen FB Live kita. Kepada anda, teruskan jika ada persoalan ke kemusykilan ke nak ajukan kepada ustaz dan juga ustazah, Ustazah Isfadia dan juga Ustaz Muhyiddin, silakan berbuat demikian di ruangan komen FB Live Sinar Plus. Okey, kami akan pick up soalan di FB Sinar Plus. Okey. Alright. Jadi ini daripada Muhammad Syafiq Afandi. Dia kata Assalamualaikum Ustaz dan juga Ustazah. Waalaikumsalam. Saya pula jawab. Okey. Nak tanya sikit. Saya ni bekerja dengan makan gaji dengan majikan bukan Islam. Okey. Selalu saya melihat majikan meletakkan buah-buahan untuk sembahan. Loh, soalannya Ustazah. Antara dua sebab. Yang pertama, kita ambil buah tu macam mencuri. Buah itu dia bukan diberikan kepada kita. Dia diberikan untuk upacara agama dia. Okey? Jadi nampak mencuri lah tu. Yang kedua, sebagai hasil curian kan. Betul. Yang kedua adalah makanan tersebut telah didedikasikan, telah apa orang kata tu, diberikan untuk Tuhan dia. Macam seolah-olah kita sembelih korban itu untuk sembelih korban kerana yang lain. Kan? Jadi kat situ pun sudah ada unsur-unsur yang tidak berapa bersih lah. Jadi pada saya, kalaupun memang ada pandangan yang mengharuskan, dia kata buah tu tak ada apa-apa pun kan. Memang ada pandangan yang mengharuskan. Cuma pada pandangan saya kira cuba elakkan, sebab kita nak pastikan bahawa makanan yang masuk ke dalam tubuh badan kita itu adalah makanan yang bersih, halalan thayyibah. Mungkin buah itu halal tapi dia tak thayyib daripada sudut apa orang kata tu spiritualnya lah. Allahu Cuma akbar. Ustazah, agaknya kalau owner tu kan dia tahu kita ambil buah tu, dia bagi tak? Tak tahulah, kena tanya owner tu pula kan. Biasanya lah kalau dia bagi untuk ni, tiba-tiba kita ambil, hilang buah dia, Tuhan dia tak boleh makan. Agaknya Tuhan dia bagi tak? Marahlah juga Marah kan. kan. Dan dalam kat Islam pun dia menjelaskan la yahillu malu mri'in min illa bi tibi nafsi minhu. Maksudnya kita tak boleh ambil hak orang lain kecuali dengan kerelaan tuan dia. Begitu. Jadi itu yang jadi mencuri tadi tu. Dia ibarat macam kalau saya selalu berpesan kepada diri saya dan juga kawan-kawan saya, jangan sekali-kali kita membina kebahagiaan di atas air mata orang lain. Tiba-tiba. Afras no bunyinya kan. Okey, Ustazah ada soalan daripada Api Saha. Ustazah, disebabkan COVID-19 saya tak berkesempatan hadiri ceramah agama. Betul lah, sebab sekarang ni kalau masjid pun yang boleh masuk adalah apa? Dia punya AJK je kan, begitu. Tapi apa yang saya buat adalah mendengar ceramah dalam YouTube. Saya ingin tanya, adakah saya mendapat pahala yang sama jika mendengar ceramah di YouTube dengan hadir ke masjid? Maksudnya kalau pergi masjid, pahalanya sama ke tidak dengan dengar kat YouTube saja? Macam mana tu? Okey. Kalau kita pergi ke masjid, kita dapat pahala-pahala lain selain daripada pahala mendengar. Pahala kita masuk ke rumah Allah, pahala mengimarahkan rumah Allah, pahala untuk beriktikaf. Dekat situ dia ada lambakan pahala di masjid. Tapi kalau di YouTube, kita hanya dapat pahala mempelajari, pahala belajar. Kun aliman. Kalau tak ada aliman, muta'aliman. Kemudian kita muhibban, mustami'an. Jadi maksudnya kita ini jadilah orang yang mengajar. Atau kalau tak boleh yang mengajar, kita belajar. Dapat pahala belajar tu. Kemudian kita ini mustami'an, kita mendengar, dapat pahala mendengar. Kemudian mencintai pula kan, banyak YouTube program-program yang kita pilih program ilmu. Jadi kat situ dah dapat pahala. Jadi dia ada beberapa kategori, tapi of course tak sama dengan pahala kita pergi ke masjid. Tapi dapat tak pahala orang tu menghadiri majlis ilmu ke? Dikira ke tidak? Dia tidak hadir lah. Dia dapat yang kategori yang mustami'an. Tadi mustami'an, dia mendengar kemudian dia belajar. Okey. Sebab dia ada kaedah dalam
secara umumnya sebab hak memberi pahala ni Allah Ta'ala kita tak tahu banyak Betul. mana bagi. Betul. Tapi dalam Islam ni kita nak ukur tu amalan kita dikira kepada masyaqqah. Masyaqqah ni bagaimana kalau kita buat satu itu lebih susah, lebih berat, maka pahalanya lebih banyak. Sebab tu orang yang bermujahadah pahalanya besar. Ya. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu ataupun upah itu berasaskan kepada kepayahan untuk kita melakukan. Sama dah kalau kita bekerja kan. Kalau kerja senang gaji sikit. Kalau kerja berat atau perlukan kepada kepakaran dia jadi lebih tinggi. Itulah cantik Islam beri gambaran kepada kita apabila kita melakukan sesuatu yang lebih berat maka pahalanya akan berganda. Yalah kalau kita nak pergi surau masjid bukan senang kan. Lagi zaman sekarang. Betul. Okey, begitulah. Kepada anda semua, terima kasih di atas soalan-soalan yang diberikan. Tapi yang risau belum nak habis lagi kan. Cumanya saya nak berterima kasih kepada anda semua dan teruskan like, share, komen, tag kawan-kawan anda di FB Live kita supaya mereka semua tahu dan dapat sertai majlis ilmu kita pada hari ini. Begitu kan secara langsung lah pula virtual. Orang kata musim-musim PKP ni nak pergi masjid tak dapat macam Hafiz Sahar tadi. Dengar ataupun bersoal jawab dengan kami di Soal Jawab Netizen edisi agama pada pagi ini. Okey, seterusnya untuk Ustazah juga soalannya berbunyi begini. Ya. Ustazah, ada kalanya jika terlalu letih, saya akan memarahi anak yang baru berusia 5 tahun jika dia melakukan kesalahan kecil. Betul lah sebab orang kata sekarang ni kalau work from home pun penat juga Ustazah. Lagi penat lagi orang kata penat. kan. Lepas tu ada orang kata umur sebegitu tidak sesuai untuk menggunakan pendekatan memarahi apatah lagi memukul. Apakah cara terbaik untuk mendidik anak-anak pada usia begitu menurut Islam? Jika dia berbuat kesalahan seperti ambil barang orang tanpa izin, apa yang perlu saya lakukan Ustazah? Okey, baik. Umur 5 tahun ke bawah memang tak boleh kita sergah dia, herdik dia kan. Kita tengking dia sebab waktu itu kita pun tahu kan macam iklan susu tu dia saraf-saraf dia nak berhubung, saraf otak dia nak berhubung. Jadi bila saraf tu memang betul, saraf itu trilion akan keluar. Once kita tengking, jutaan sel saraf itu akan putus. Jadi maksudnya akan musnah. Kita nak ke otak anak kita musnah? Tak nak kan? Okey, so jadi itu yang pertama. Memang betul tak elok. Jadi cara yang terbaik yang kita buat adalah sudah tentu mesti dengan cara tunjuk kita demo. Kalau 5 tahun kan dia kurang nak faham. Jadi kita angkat dia letak tempat lain, bagi pilihan, bagi alternatif. Tu tengok dah 3 dah tu. Kan demo. Lepas tu pindahkan dia tempat lain. Lepas tu bagi pula pilihan pada dia. Kemudian terangkan pada dia. Jadi dia 3, 4. Jadi sebab anak-anak ini dia memang subject to make mistake. Betul. Dia akan buat kesalahan. Jadi kita inilah orang tua, dewasa ibu bapa yang kena bimbing anak-anak tu sebab dia kain yang putih. Okey. So masalahnya sebenarnya bukanlah pada anak umur 5 tahun tu. Masalahnya adalah pada kita yang letih tu tadi. Jadi kalau kita tahu kita dah letih, jadi kita cuba rehat. Cari jalan untuk berehat. Biarlah dulu rumah bersepah-sepah ke kan. Anak tu buat macam-macam mana ke. Biar dulu. Yang penting fi nafsika alaika hak. Pada diri kamu ada hak yang kamu perlu tunaikan. Pergi berehat dulu dalam barang 15 minit. Dah lepas 15 minit kita dah dapat kerehatan, tenang sikit. Barulah uruskan anak-anak kita. Begitu. Yeah. Mudah Ustazah, nampak Dia tak? kena tarik nafas dulu. Jangan tarik muka. Betul. Betul, tarik nafas tu. Jangan tarik muka. Okey Ustaz, kita ada soalan yang kita pun dah nak sampai ke penghujung rancangan. Ada soalan kita kena ambil juga ni. Sayang orang bagi soalan kita jawab ni. Okey, soalannya begini Ustaz. Kadang-kala ketika solat ada orang melintas kat depan kita lah, terutamanya kalau kita solat kat kawasan sempit dan sebagainya. Apakah hukumnya melintas di hadapan orang yang sedang menunaikan solat dan bagaimana cara untuk kita halang orang lain daripada melintas pula depan kita? Macam mana Ustaz? Okey, terima kasih Edi. Memang Islam ni dia satu agama yang cukup dengan peraturan, tata cara supaya apa? Supaya kita hidup dalam keadaan harmoni, hormat menghormati, sayang menyayangi, ya. Sehingga dalam kita solat pun kita jangan sekali-kali kita mengganggu orang lain, apatah lagi menyakiti orang lain. Jadi di dalam berkaitan dengan kita nak lalu di hadapan orang yang tengah solat ini memang disebutkan dalam hadis, ya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza 'alaihi lakana ay yaqifa arba'in khairan lahu min ay yamurru baina yadayhi."
ya. Sekiranya orang yang lalu di hadapan orang sembahyang dia tahu apa yang yang berlaku itu, Mm-mm. maka dia akan berdiri 40 itu lebih baik daripada dia lalu daripada orang solat. Jadi dalam hadis ni dia umum tak sebut 40, tapi orang kata 40 hari atau mengatakan 40 tahun, ada katakan 40 bulan. Maksudnya kita berdiri tunggu orang solat itu lebih baik daripada kita lalu di hadapannya, kerana pastinya akan mengganggu orang yang solat. Jadi istilah dalam syariat ini untuk tidak mendedahkan orang lain melakukan perkara yang salah tadi, yang haram tadi, disunatkan untuk kita meletakkan tanda yang kita tengah solat. Contoh, kalau kita solat di masjid yang ruang tu luas, maka kita letak sitar, tempat sesuatu yang menghalang. Nabi kata kalau tak pun letaklah tongkat di hadapan kita. Dan kalau kita sekarang dah ada sejadah, kan? Jadi sejadah kita dah juga, that is my territory. Territory. Dan saya. Yang itu pun dah memadai. Kawasan saya. Jadi kalau lalu depan sejadah, that's okay. Tak apa. Sebab kita dah tahu itu kawasan kita. Dan orang pun tak lalu betul-betul depan kita. Dan cantiknya kalau solat di tempat ramai, cari tempat yang orang tak lalu. Semuanya berhadapan dengan dinding. Orang tak akan lalu tepi dinding. Betul. Ataupun ada tiang kat depan kita. Betul. Jadi kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang orang lain tidak akan melakukan kesalahan. Betul. Okay. Tapi kalau susah benar Ustaz, tunggulah sekejap, bukannya lama pun solat tu. Betul. Kan. Tak sampai 40 hari solat. Betul. Jadi nampak gayanya Ustaz dan juga Ustazah masa sangat mencemburui kita. Seronok kita bersoal jawab pagi ni. Ya, soal jawab netizen edisi agama. Penonton-penonton pun ramai juga berinteraksi dengan kita. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada anda semua. Dan sudah tentunya terima kasih banyak-banyak daripada Sinar Plus untuk Ustaz Muhyiddin juga Ustazah Isfadia bersama dengan kami pagi Terima kasih, ini. Edi. Terima kasih sudi bersama kami sepenuh ulang tahun pertama Sinar Plus Versary. Jadi kepada anda semua penonton kesayangan Sinar Plus, okey, macam saya cakap daripada awal tadi, kita ada banyak hadiah termasuk wang tunai nak diberikan kepada anda semua bermula pagi ini. Jadi apa kata kita kongsi rezeki melalui segmen Sinar Prize. Hai, Assalamualaikum. Saya Black Hanifah ingin mengucapkan happy anniversary yang pertama kepada Sinar Plus. Semoga sukses selalu dan banyak-banyaklah cover cerita kisah saya. Happy anniversary and semoga sukses selalu. Hai Sinar Plus, selamat menyambut ulang tahun yang pertama. Semoga sukses dan menjadi pilihan pembaca di mana-mana jua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sinar Plus. Happy birthday to you. Assalamualaikum. Hai, saya Kebahan ucapkan tahniah kepada Sinar Plus yang berumur genap setahun pada hari ini. Yeay. Okey, dan saya nak ucapkan selamat maju jaya kepada Sinar Plus. Assalamualaikum, hai semua, saya Najati. Saya nak ucapkan happy first anniversary untuk Sinar Plus. Semoga terus sukses, insyaAllah. Amin. Bye. Masih lagi bersama dengan saya Edi Junaidi, Edi J. Tadi kita dah selesai soal jawab netizen edisi agama bersama dengan Ustazah Isfadiah dan juga Ustaz Muhyiddin. Seronok ke tidak kan? Pagi-pagi kita dah berinteraksi bersama dengan anda semua. Buat pertama kalinya live ya, seperti ulang tahun pertama kami. Dan sekarang ni macam saya cakap tadi, kita ada Sinar Prize. Sinar Prize tu apa? Sinar Surprise. Kita nak bagi hadiah untuk anda semua. Tetapi macam saya cakap daripada awal tadi, ya, kalau anda mungkin tercicir ke apa kan, syarat wajib untuk anda terlibat dengan peradaban ini ataupun untuk anda memenangi hadiah yang kami tawarkan, anda terlebih dahulu perlu pertama, like, follow, subscribe ke semua platform media sosial kami. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Begitu. Lepas tu dah like, dah subscribe ke semua social media platform saya ajukan. Dan bagaimana nak jawab soalan-soalan yang saya ajukan? Mudah sahaja. Okey, anda hanya perlu jawab di ruangan komen live FB kita. Okey, contoh kata bermula daripada pagi ni ada soalan nombor 1 sampailah ke malam nanti ada mungkin 50 soalan dan sebagainya. So setiap kali saya baca soalan nombor 1, anda jawab jawapan nombor 1 dekat ruangan komen kita. Lepas tu nanti admin kami akan pick up jawapan anda. Contoh kata kalau soalan tu saya bagi soalan nombor 5, jawab jawapan nombor 5 dekat ruangan komen kita. Alright, setuju ke tidak? Okey, jika anda dah bersedia, saya akan bacakan soalan sekarang. Kita akan main macam rapid fire tau, laju pap begitu. Okey,
soalan pertamanya berbunyi begini. Jika anda telah pun bersedia, ingat jawab di ruangan komen FB Live kita setiap soalan yang saya ajukan kepada anda semua. Okey, untuk soalan pertama ini, anda akan... Okey, sebelum itu, sebelum saya terlupa, nanti kalau korang jawab ke tempat lain kan bahaya juga. Jawapan hanya akan kami pick up ataupun kami terima di FB Live Sinar Plus sahaja. Jangan jawab pula dekat Sinar Harian ke begitu. Tengok boleh kat Sinar Harian tapi jawab di FB Sinar Plus punya ruangan komen. Kalau tidak nanti korang tak menang. Dah jawab betul, orang lain yang menang. Okey, soalan pertama. Okey, untuk soalan pertama, anda akan menerima terlebih dahulu hamper Mark and Spencer. Ini yang besar ni, alright. Tajaan daripada KPJ Erawang. Ada nota cinta untuk Eddie ke ni? Begitu. Okey. Mark and Spencer punya hamper tajaan KPJ Erawang berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Terima kasih KPJ Erawang dan juga Lata Expressway. Soalnya berbunyi begini. Soalan 1. Jawab jawapan 1. Okey. Di ruangan komen FB Live kita. Okey. Soalannya, jika di negeri lain ianya dipanggil basikal, apakah panggilan yang sama di negeri sebelah utara? Kalau kat Kuala Lumpur ni kan, kalau belah Negeri Sembilan dan sebagainya, kita panggil basikal. Tetapi kalau belah utara, Penang, Kedah, Perlis, mereka panggil apa? Basikal panggil apa kat sana? Tak tahu. Jika anda tahu jawapannya, segera terus jawab di ruangan komen FB Live kami, Sinar Plus saja, FB Sinar Plus. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua pula, anda akan menerima ini dia, shawl daripada Magical Muhaya. Magical Muhaya. Okey, terima kasih banyak atas tajaan ini. Berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, soalannya berbunyi begini. Apakah nama lain bagi tudung saji? Apakah nama lain bagi tudung saji? Itu ialah untuk soalan yang kedua. Okey, jawapan nombor 2. Okey, di ruangan komen FB Live kita. Begitu mudah saja. Alright. Nombor 1 tadi soalannya, apakah nama panggilan basikal di negeri utara? Nombor 2 punya soalan, apakah nama lain bagi tudung saji? Okey, dan kabarnya kita dah pun ada pemenang untuk tempat pertama. Soalan pertama tadi. Okey, nama pemenangnya adalah Farah Nadira. Tahniah Farah Nadira, dah pun dapat hamper Mark and Spencer ini berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Tahniah. Okey, nanti Emil akan hubungi anda untuk menuntut hadiah anda begitu. Okey, seterusnya soalan yang ketiga saya bagi kepada anda. Soalan ketiganya, anda akan menerima voucher basic health screening package by Wellness Doctor daripada Columbia Asia Johor. Goodies bag daripada Columbia Asia Johor berserta dengan set kecantikan Mika series. Wow, makin lama makin meriah hadiahnya. Okey. Berserta dengan hadiah iringan of course daripada Latar Expressway. Okey, untuk soalan keempat ini. Soalan keempat, di manakah lokasi Kampung Tok Imam Lapar? Di manakah lokasi Kampung Tok Imam Lapar? Ini ialah untuk soalan yang keempat. Alright, soalan keempat, jawapan nombor 4. Di manakah lokasi Kampung Tok Imam Lapar? Lapar Tok Imam pagi-pagi hari ni. Sabar Tok Imam, kejap lagi kita breakfast. Okey. Seterusnya untuk soalan yang kelima. Sebelum saya bacakan soalan kelima, kabarnya kita dah ada pemenang untuk jawapan nombor 2. Jawapan nombor 2 pemenangnya adalah Syahidah Syahrudin. Tahniah Syahidah Syahrudin. Okey, anda akan menerima ini tadi. Tudung dapat tajaan Muhaya Magical. Okey, soalan yang kelima saya nak bagi kepada anda pula. Sebelum itu, of course lah, hadiahnya apa? Hadiahnya anda juga akan menerima hamper Mark and Spencer tajaan hospital KPJ Erawang. Okey, ni dia besar ni. Saya buka kelan nota cinta untuk saya ni. Siapa tinggalkan nota cinta? Okey, inilah hampernya. Hamper Mark and Spencer tajaan KPJ Erawang berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Terima kasih banyak kepada semua penaja kita. Okey, untuk soalan kelima berbunyi begini. Ini soalan yang ala-ala orang kata tak adalah susah sangat pengetahuan am ni. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga? Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga? Nombor 1 Tunku Abdul Rahman, nombor 2, nombor 3 siapa? Begitu. Okey. Alright. So kita dah ada pemenang nombor 3. Untuk soalan nombor 3 tadi, pemenangnya adalah Amir Kodi. Amir Kodi, tahniah Amir Kodi, anda pemenang nombor 3. Emil akan hubungi anda. Dan kita juga dah ada pemenang nombor 4. Soalan nombor 4, pemenangnya Muzakir Kadir. Wow,
pantasnya anda, seronoklah kita. Okey, tanya kepada Amir dan juga Muzakir. Seterusnya saya bagi pula soalan nombor berapa ini? Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 untuk pagi ini anda akan menerima Subam Dual Rapid Age Relieving Restoring Moisturizer, Subam Dual Cooling berserta dengan moisturizing cream body wash tajam Subam. Oh, ini dia Subamnya. Produk ni bagus ya. Produk Subam sangat bagus. Kalau korang ada masalah alergik kulit dan sebagainya, eczema, elok pakai ni untuk anak-anak anda dan sebagainya. Terima kasih Subam atas taja ini. Selain daripada produk daripada Subam, anda juga akan menerima hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, soalan nombor 6 berbunyi begini. Siapakah Ratu Gimnas Negara? Siapakah Ratu Gimnas Negara? Siapakah nama Ratu Gimnas Negara? Nombor 6. Berulang-ulang kali aku sebut. Siapakah Ratu Gimnas Negara? Begitu. Itu nombor 6 punya soalan. Okey. Dan sebelum kita pergi soalan nombor 7, rupa-rupanya nombor 5 punya soalan dah pun ada pemenang. Nombor 5 punya soalan, jawapannya dimenangi oleh Nur Ain Syafinas. Tahniah Nur Ain Syafinas. Anda pemenang nombor 5. Okey, sekarang ni saya teruskan kepada soalan nombor 7. Untuk soalan Sinarpress nombor 7, anda akan menerima tudung eksklusif tajaan Rico Rinaldi. Seronok ke tidak? Cantik sekali kotaknya. Terima kasih Rico Rinaldi. Ini ialah hadiah bagi Sinarpress nombor 7 punya soalan berserta dengan hadiah iringan daripada Lata Expressway. Okey, so soalannya berbunyi begini. Soalannya untuk soalan nombor 7, selain nasi lemak, nasi apa yang berbentuk kon? Lah, tadi kita baru je sembang dengan Ustaz-Ustazah. Tapi tak sebelum tu saya sembang dengan Ustaz-Ustazah. Okey, selain nasi lemak, nasi apakah lagi yang bungkusannya berbentuk kon? Tak tahu. Pagi-pagi selalu kita breakfast dengan nasi tu selain nasi lemak. Okey, itu ialah soalan nombor 7. Ingat, jawab jawapan nombor 7. Begitu. Okey, jadi kepada anda semua, sementara kita menanti pemenang nombor 6 dan juga nombor 7. Kalau anda tak nak menang sekarang, saya ambil hadiah ni ataupun kami bagi kepada pemenang nanti, dapat 2 hadiah terus. Nak ke tak nak kan? Rugi tau. Kepada anda semua, pastikan anda bersama dengan kami lagi untuk sesi live yang berikutnya pada jam 9.30 pagi nanti. Sebabnya pada jam 9.30 pagi nanti, pukul 9.30 pagi nanti, kita akan pergi pula ke soal jawab netizen edisi Sihat Cantik. Pukul 10 pagi ke? 10 pagi rupanya. Pukul 10 pagi kita akan masuk ke soal jawab netizen edisi Sihat Cantik. Begitu cantiklah kita pagi-pagi ni kan. Kita belajar make-up, kita tanya macam manakah persediaan nak prep muka dan sebagainya. Wah, aku pula lebih tahu. Okey, hadiah juga menanti anda pada jam 10 pagi nanti, jangan risau. Dan nombor 6 dapat ada pemenangnya. Bagi jawapan nombor 6, pemenangnya adalah Natasha Nabila. Wow, Natasha Nabila. Tahniah Natasha Nabila. Ya, anda adalah pemenang bagi soalan nombor 6 segmen Sinarpress first round ini. Jadi kepada anda semua, teruskan bersama dengan kami. Ingat, kita jumpa pada jam 10 pagi nanti dengan soal jawab netizen edisi Sihat Cantik. Okey, kita dah ada pemenang nombor 7 belum? Belum lagi, ataupun kita akan tinggalkan anda terlebih dahulu. Mungkin kita akan bagi tahu nanti pemenangnya pada segmen yang berikutnya. Ingat ya, kita akan ada pukul 10, pukul 12, pukul 2. Banyak tak sampai ke malam kita punya live untuk anda semua. Dan setiap segmen kita ada hadiah dan juga wang tunai untuk anda menangi. Ingat ya, makin lama makin besar hadiahnya, makin hebat untuk anda semua. Dan jemputan kita juga hebat. Ada ramai, kita ada Pak Nil, kita ada Datuk Nurul Zahid, kita juga Puan Sri Tira Jacqueline Wang Asmaradana. Begitu. Okey, dan pemenang nombor 7 kita dah ada sekarang. Pemenangnya adalah Putri Adria Rose. Tahniah, dia tadi bagi soalan. Dia juga pemenang bagi segmen first round kita punya Sinarpress pagi ini. Jadi kepada anda semua, insya-Allah kita jumpa jam 10 pagi nanti. Ingat, untuk soal jawab netizen edisi Sihat Cantik. Kepada anda yang nak jaga kecantikan diri, pastikan anda bersama dengan kami bagi soalan dan juga menang hadiah. Kita jumpa kejap lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Happy anniversary yang pertama kepada Sinarplus daripada saya, Johan Hassan.
Semoga Sinar Plus menjadi salah sebuah saluran berita yang unggul di tanah air. Assalamualaikum, saya Haiza ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Sinar Plus ya, terus memberikan pelbagai info dan juga update berita-berita dalam negara dan juga luar negara kepada semua pembaca. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang pertama buat Sinar Plus. Hai, kami Bion Sakti. Saya ingin mengucapkan happy birthday to Sinar Plus yang pertama. Semoga terus sukses menjadi portal lifestyle nombor 1. See you. Assalamualaikum, saya Zulin Nazi. Saya ingin mengucapkan happy anniversary kepada Sinar Plus. Semoga terus maju jaya dan terus memberi informasi-informasi menarik dekat semua pembaca-pembaca Sinar Plus. We love you. Happy anniversary.